Baik, seterusnya kita nak susun nombor-nombor ni. Okey, dalam garis nombor. Awal-awal tadi saya dah perkenalkan garis nombor pada awak. Jadi dah beritahu siapa yang patut kanan, siapa yang patut kiri. Kita terus tengok pada contoh 3. Okey, contoh 3. Lengkapkan garis nombor yang berikut dengan nombor negatif 30, negatif 6, 6, negatif 36. Okey, ada 4 nombor. So, ada 4 tempat kosong. Okey, siapa yang patut kita letak dekat sini? Baik. Nampak di sini yang paling besar. Yang paling besar ni nombor negatif, nombor negatif, nombor negatif. Okey, 6 aja yang positif. Jadi siapa yang paling besar? Mestilah 6 yang positif. Ingat, 6 nombor positif sentiasa lebih besar daripada nombor negatif. Okey, orang yang positif sentiasa lebih berjaya daripada orang negatif. Remember that. So awak kena sentiasa positif lah. Senang aja maths ni, bukan susah pun. Kamu apply dalam kehidupan sehari-hari. Okey, jadi 6 ni walaupun dia ada RM6 aja. Okey, so dia boleh belagak. Aku ada RM6. Yang ni tak ada. Dia hutang RM30. Hutang RM6. Hutang RM36. Okey, jadi 6 walaupun dia RM6 aja tapi dia tak berhutang dengan sesiapa. Okay, solid. So, 6 ni yang paling kanan sebab dia yang paling besar. So, 6 di sini. 6. Okay, kemudian, siapa yang paling banyak hutang? Yang paling kecil lah tu nilai dia. Negatif 36. Okay, hutang dia pun negatif 36. Okay, kemudian kita tinggal, okay, 6 dah sudah. Tinggal negatif 30 dengan negatif 6. Sebelum 30. Yang paling sikit lah hutang, yang paling sikit. Maksudnya, yang ini, yang kedua terbanyak hutang. Yang ini, yang pertama lah. Yang paling sikit hutang. Yang kedua banyak, ni yang paling banyak. Okay, banyak, negatif RM36 kan. So, yang ini, negatif 6 lah kan. Yang paling sikit hutang dia. Makin ke kiri, makin banyak nilai dia. Yang negatif tu, so negatif 30. Okay, so jawapan dia kat bawah lah. Saya bagi penerangan aja. Alright. Saya bagi penerangan jawapan dia dekat bawah tu. Nampak dia tulis tu kan? Okay, senang aja kan? Jadi dia bagilah penerangan ni. Nilai integer negatif. Maka negatif 6 paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. Paling kecil paling kiri. Paling besar sebelah kanan. Okay, paling kecil sebelah kiri. Paling besar sebelah kanan. 6 bila integer positif. Maka 6 berada di sebelah paling kanan. Okay. Jadi kadang-kadang saya guna istilah hutang. Sebab biasanya hutang ni ialah orang yang tak ada duit lah pada dia kan. Hutang. Kalau negatif hutang. Kalau positif, duit dia sendiri dia tak berhutang. Okay, dia ada lebihan. Ataupun untung rugi. Yang positif untung. Yang negatif rugi. Siapa paling rugi? Negatif 36 paling rugi. So dia paling kiri sekali. Okay. Alright, kita tengok contoh seterusnya. Oh, dah terus latih diri. Latih diri ni pun kamu kan banyaknya cikgu kena buat. Minggu ni kamu belajar maths sekali sahaja. Selepas tu minggu depan kan. Jadi ada banyak masa nak buat. Okay, cuba buat yang ni. Tentukan dan tandakan kedudukan diberi itu pada satu garis nombor. Inilah garis nombor ni. Buat macam ni tadi. Okay, buat macam garis nombor yang dibagi ni. Okay, garis nombor ni kamu susun. Okay, susun. Ataupun garis nombor macam saya buat. Lepas tu kamu letak kedudukan. Negatif 5 dekat mana, 5 dekat mana, 1 dekat mana, negatif 3 dekat mana. Okey, siapa paling kecil, siapa paling besar. Baik, saya bagi penyelesaian. Kan kamu kata macam mana pula nak buat kan. Okey, ingat dalam garis nombor dia punya sengkatan tu kena sama. Maksud kena sama. Kamu tak boleh buat tiba-tiba je. Negatif 5 tak boleh. Dia sengkatan ni kena sama. Panjang kat mana saya nak buat ni? Saya buat kat sini. Okey, jadi ada melibatkan sifar tak? Ada, sebab ada satu yang positif dekat situ. 1 dan 5 ada. Jadi dia melibatkan sifar. Kita letak sifar dekat tengah-tengah. Okey, kemudian lepas sifar dia ada 1 kan? Ke kanan 1. 1, lepas tu 2, lepas tu 3, 4 dan 5. Okey, ni garis nombor ke kanan. Baik ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, jadi yang mana? Tentukan dan tandakan kedudukan integer pada satu garis nombor. Nampak tak? Negatif 5 dekat sini. Kan? 5 dekat sini. 1 dekat sini. Negatif 3 dekat sini.
Itu kedudukan sebenar dia. Okey, kedudukan sebenar. Jadi, saya nak awak buat, senang cerita awak buat teruslah macam ni. Kamu nampak kedudukan yang sebenar dekat mana dia berada. Okey, tulis penuh-penuh macam ni. Jangan tulis -5. Tapi dengan syarat, garis nombor kamu buat tu mesti melibatkan -5, 5, 1, -3. Mesti ada sekali. Okey. Jadi yang nombor yang dia nak tu kamu bulatkan macam saya buat. Okey, yang B ni pula macam mana? B ni pun sama jugalah. Kamu buat garis nombor, tak kisah sampai -10. Tak apa, senaraikan dulu panjang-panjang. Okey, lepas tu kamu bulatkan nombor apa yang dia nak. Alright. Baik, yang kedua, lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Lengkapkan. Okey, ini pun kamu dah belajar pattern kan dulu. Pattern masa awak sekolah rendah. Berapa banyak di langkah ni? Baik, di langkah berapa? -12 nak ke sini, -4 nak ke sini. Ni berapa di langkah ni? Rasa-rasa berapa di langkah? Okey, cuba tengok ni. 4. Lepas tu mirror ni macam 4. Lepas tu ni -4. 4 kanan, -4 kiri. So, siapa tengah-tengah? Mestilah cermin ajaib tu kan. Sifah lah dekat sini. Oh, simple gitu. Okey, jadi langkah antara ni ialah 4. Okey, oleh kerana dia ke kanan, so dia tambah 4. Tambah 4. Ke kanan dia tambah 4. Jadi, 0 tambah 4, 4. 4 tambah 4, berapa? Kira lah berapa? Okey. Ke kiri? Kalau ke kanan tambah, ke kiri tolak kan? Saya dah kata tadi kan, kita dah tengok tadi, kurang. Kurang sebanyak 4. Okey, so kurang 4, -4. Okey, kurang lagi 4. Okey, maksud kalau kita kira hutang, dia ada 4, dia dah hutang RM4. Hutang lagi RM4. So, berapa banyak hutang ni? Hutang lagi RM4. Total -12 ringgit. Okey, so awak isikan dalam ruang tu. Saya nak pastikan kamu faham apa yang kamu buat. Saya ulang. Ke kanan tambah, ke kiri tolak ataupun kurang. Ke kanan tambah, ke kiri kurang, tolak. Jadi kalau negatif, kamu boleh andaikan bahawa dia berhutang. Berhutang RM4. Mula-mula dia tak ada apa-apa hutang. Sifar je. Kalau ke kanan, ada duit RM4. Tambah lagi 4. Tambah kamu dah mahir dah. Okey, yang ke kiri. Okey, mula dia ada sifar je kan. Hutang RM4. Okey, dia hutang RM4. Hutang lagi RM4. Okey, berapa ringgit dia dah hutang sekarang? Alright. So, yang B pula. Yang B ni kamu kena tengok. Tengok. Mula-mula dia hutang RM24. Lepas tu dia hutang RM35. Berapa dia punya perbezaan hutang dia ni? Okey, jadi hutang dia bertambah. Jadi yang ni pun sama, pertambahan dia sama. Cuba kamu tengok 24 dengan 32. Macam mana nak dapat? Kamu kira lah berapa. Okey, so isikan dalam jadual tersebut.